اللهم أنت ربي لا إله إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Sadaqallahul azim.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman, sedang mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia, supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang, melainkan sedikit sekali, jarang-jarang. Mereka berkeadaan muzabzab, tidak mempunyai pendirian yang tetap antara iman dan kufur itu. Mereka tidak berpihak terus kepada golongan kafir dan tidak pula berpihak pada golongan yang beriman. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau wahai Muhammad tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang nyata bagi Allah untuk menyiksa kamu? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terbawah sekali dari lapisan-lapisan dalam neraka. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat daripada perbuatan munafik itu dan memperbaiki amalan mereka yang salah. Dan mereka pula berpegang teguh kepada agama Allah, serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah. Maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman dalam syurga. Dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. Apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman kepadanya? Dan ingatlah Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya, lagi maha mengetahui akan hal keadaan mereka. Bermula daripada ayat 142 sehinggalah ayat 147. Penutup kepada juzuk yang keempat. Penutup kepada juzuk yang kelima dalam penafsiran kita ini atau dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, masih berada pada surah yang keempat dan akhir pada juzuk yang kelima. Yang selepas ini kita akan masuk juzuk yang keenam. Iaitu Allah Ta'ala menyebut tentang sifat-sifat orang munafik dan azab yang akan menimpa mereka, serta larangan daripada melantik orang-orang kafir menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi sahabat kita. Juga ayat yang kita bacakan ini, antara intipati yang penting ialah bagaimana orang munafik boleh bertaubat untuk mereka bersama-sama dengan orang yang beriman dan mendapat balasan yang besar, kurniaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan segala limpah rahmatnya. Kalau sebelum ini, pada ayat sebelum ini kita baca, itu ayat 137 hingga 141, menceritakan sebahagian daripada sifat-sifat munafik. Dan kita telah jelaskan antara sifat-sifat mereka itu ialah ada dua kelompok munafik, yang akhirnya murtad, dan yang kedua yang kekal dalam Islam untuk terus berpura-pura. Itu golongan yang menjadikan orang kafir sebagai teman pemimpin mereka dengan meninggalkan orang beriman. Golongan yang mencari kemuliaan di sisi orang kafir
mencari kemenangan dengan menyokong orang kafir. Sedangkan kemenangan itu milik Allah dan juga orang-orang yang beriman. Dan golongan yang suka mempersendakan, yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan golongan yang menunggu tuah. Kalau sekiranya orang beriman yang menang, mereka ingin mendapat bahagian mereka. Kalau orang kafir yang menang, mereka ingin mendapat bahagian mereka. Dan mereka ini, kata Allah Ta'ala, walaupun mereka bergabung dengan orang kafir, mereka tidak dapat mengalahkan orang beriman yang sebenar. Maka inilah kekuatan iman dan inilah kekuatan orang yang beriman. Walaupun orang beriman ada musuh selimut di kalangan yang menyamar menjadi Islam, sedangkan batinnya menyembunyikan kekufuran, kelak Allah Ta'ala akan menzahirkan sifat-sifat mereka. Maka ayat yang seterusnya yang kita baca pada malam ini, 142, 147, diterangkan lagi bagaimana sifat dan watak mereka. Allah berfirman, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, mereka cuba menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah yang telah mempersenda-sendakan mereka. Allah lah yang menipu mereka. Mereka menyangka mereka menipu Allah. Tapi Allah yang menipu mereka. Mereka menyangka mereka mempermainkan Allah. Allah sedang mempermainkan mereka. Baik, kalau kita sebut perkataan khida', yakni orang-orang yang kononnya memperbodoh-bodohkan. Mereka lupa mereka memperbodohkan diri mereka. Allah akan tunjuk sifat-sifat bodoh tersebut. Ini yang kita sebut. Mereka cuba menipu Allah. Allah yang menipu mereka. Bukan maksud menipu macam manusia menipu. Bukan. Maksudnya Allah akan mempersenda-sendakan pembohongan dan penipuan mereka, di mana penipuan itu akan kembali kepada mereka. Kita ambil satu contoh. Apakah orang bodoh boleh menipu orang cerdik? Kalau orang bodoh menyangka perbuatannya itu berjaya menipu orang cerdik, dia sebenarnya sedang dipermainkan oleh orang cerdik. Ini kan pula Allah SWT. Bagaimana mereka menipu? Kata para ulama dan penafsiran yang kita bacakan ini, sesungguhnya orang munafik dek kebodohan mereka, kerana dangkalnya pemikiran mereka, lemahnya ilmu mereka, dan juga penyakit jiwa yang mereka hadapi, mereka cuba untuk melakukan pembohongan dan penipuan. Penipuan tersebut ialah mereka menzahirkan iman, pura-pura beriman, dan mereka menyembunyikan kekufuran. Maka ini bentuk penipuan, iaitu dalaman mereka ternyata kufur dan ingkar. Zahir mereka cuba mempersendakan orang beriman. Mereka menyangka dengan mempersendakan orang beriman, mereka telah mempersendakan Allah. Mereka boleh tipu Allah. Mereka boleh permainkan orang beriman. Mereka cuba permainkan Nabi SAW. Mereka menyangka dengan perbuatan tadi, mereka juga mampu menipu Allah. Maka ini wasangka mereka. Lalu kerana mereka ini mengaku beriman, maka mereka tidak dikenakan hukum-hukum zahir. Kalau orang tu murtad, maka dia hukum murtad. Tapi orang yang munafik, kita tak boleh hukum dia. Sebab dia mengaku dia Islam. Tetapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Maka mereka dengan perbuatan mereka menyangka bahawa mereka itu berjaya menipu Allah. Mula-mula mereka rasa mereka cuba nak menipu orang beriman je. Kemudian bila orang beriman tak, seolah-olah macam tak sedar penipuan mereka, mereka menyangka mereka juga berjaya menipu Rasulullah. Bila Nabi SAW juga tidak mempedulikan penipuan tersebut, mereka rasa mereka berjaya menipu Allah. Sebab Rasulullah pasti turun wahyu kalau mereka menipu. Kalau tak ada pun turun wahyu. Lalu mereka kata mereka juga berjaya menipu Allah. Bahkan mereka terus menggunakan sumpah-sumpah. Orang munafik ini suka bersumpah untuk menyembunyikan pembohongan mereka. Bukan sumpah ini bukan sekadar mereka lakukan di dunia. Nanti akhirat kelak mereka juga bersumpah. Cuba bersumpah lagi. Mereka masih merasakan masih boleh tipu Allah lagi. Allah menyebut dalam Al-Quran dan suratul Mujadalah, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Dan pada hari dibangkitkan orang-orang munafik, mereka terus bersumpah bahawa mereka benar-benar beriman sebagaimana dahulu di dunia mereka bersumpah kepada kamu mereka beriman. Ini orang-orang munafik
Terus bersumpah. Baik, bila kita menyebut wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang menipu mereka. Apa maksud Allah menipu mereka? Yani Allah yang akan membalas tipu daya mereka. Baik, kenapa? Betul ke kalau kita sebut mereka tipu Allah, Allah tipu mereka? Ayat itu secara lafaz, ini dalam bahasa Arab kita panggil musyakalah. Musyakalah lil lafzi, iaitu menggunakan perkataan yang sama dengan apa yang mereka lakukan tetapi bukan makna yang sama. Contohnya bila kita sebut orang munafik tipu Allah. Orang munafik dia nak lawan Allah, maka disebut balik Allah lawan mereka. Pada Allah tak seleba mereka nak lawan, tak boleh lawan kerana mereka orang lemah. Allah hancurkan mereka. Mereka menipu Allah, Allah menipu mereka. Allah tidak berhajat menipu mereka kerana Allah berkuasa. Tapi lafaz ini bagi menempelak mereka. Oh, kau menipu. Allah akan jadikan penipuan itu makan diri. Makan diri kamu. Kamu yang sebenarnya tertipu dengan perbuatan kamu. Sebagaimana ayat wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan tipu daya, Allah melakukan tipu daya. Maksud tipu daya di sini Allah jadikan tipu daya mereka itu terkena pada batang hidung mereka sendiri. Kononnya mereka rasa dengan buat macam ni mereka akan tidak disedari kekufuran mereka. Sebenarnya lebih zahir kekufuran mereka. Kemudian disebut bagaimana bentuk Allah Ta'ala akan mempersendakan perbohongan mereka kelak. Iaitu mereka nanti pada hari kiamat. Disebut dalam hadis. Disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Allah menipu orang munafik iaitu pada hari kiamat kelak. Orang munafik dia akan berjalan bersama orang Islam. Jalan. Lalu Allah beri mereka cahaya. Tetapi bila sampai ke titian sirat, Allah padamkan cahaya orang munafik. Allah kekalkan cahaya orang beriman. Dan ini menjadikan orang munafik berkata, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Pada hari orang munafik, lelaki dan perempuan berkata kepada orang beriman, tolong tunggu sekejap, kami nak tumpang cahaya kamu. Sebab nanti orang munafik bila dibangkitkan pada hari kiamat kelak, Allah bangkitkan mereka juga di cahaya. Sebab Allah nak mempermainkan mereka ni. Tetapi ketika mana mereka nak ramai-ramai pergi untuk melintasi sirat, itu jambatan yang merentasi neraka, Allah padamkan cahaya mereka. Allah padamkan cahaya mereka sehingga mereka tidak mampu berjalan. Lalu mereka kegelapan. Lalu mereka berkata, wahai orang beriman, kami nak tumpang cahaya. Orang beriman kata, tak boleh. Kamu pergilah ke belakang. Cahaya kamu mungkin tertinggal kat belakang. Sebab asal mereka berjalan bercahaya, sampai dekat sirat, titian sirat, gelap. Orang beriman kata, pergi belakang balik, barangkali cahaya itu ada kat belakang. Lalu ketika mana orang munafik pergi ke belakang, maka Allah jadikan satu tembok memisahkan mereka daripada orang beriman. Untuk mereka terus dicampakkan dalam neraka. Pada mula-mula mereka menyangka mereka akan terselamat dengan meniti sirat. Rupanya mereka tidak berpeluang meniti sirat. Mereka terus dihumbang dalam neraka. Begitu maksud Allah mempersendakan tipu daya mereka. Yani apa yang mereka tipu dahulu di dunia, mereka dapat balik penipuan itu. Dengan sangkaan mereka menyangka Allah akan selamatkan mereka. Rupanya Allah menghina mereka dengan memberikan pada mereka cahaya sementara, kemudian cahaya itu dihilangkan, kemudian mereka dihalang untuk bersama orang beriman, kemudian mereka dicampakkan ke dalam neraka, sama tempat dengan orang kafir, bahkan lebih teruk daripada itu. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sifat mereka. Yang pertama menipu tadi. Cuba tipu Allah. Yang kedua Allah berfirman, wa idza qamu, bila mana mereka bangun untuk melakukan solat, mereka bangun dengan keadaan malas. Apa maksud bangun solat dalam keadaan malas? Mutabatiin, mutathaqilin, artinya lambat-lambat, merasa berat. Mereka tidak dimotivasikan oleh iman yang ada pada diri mereka untuk solat, tidak juga mereka ada niat untuk solat, tidak juga mereka faham makna solat, dan mereka tidak mahu memahami solat. Kita orang beriman, sampai waktu solat, kita ada iman, kita dorong kita. Iman kita berkata, dah masuk waktu. Maka kita automatik tinggalkan kesibukan. Kita niat kita bantu kita nak solat sekarang. Niat kita. Dan kita cuba untuk memahami solat. Tapi orang munafik, sebab mereka tak ada iman, maka tidak ada yang menolak mereka. Melainkan kerana malu orang tengok. Dan mereka juga memang tak ada niat nak solat pun. Tak ada niat.
Dan mereka juga tidak akan atau tidak mahu memahami solat. Kemudian Allah menyebut sifat mereka lagi. Yura'unan nas. Mereka ini riak kepada manusia. Perkataan yura'un, yakni mereka tidak ada ikhlas. Mereka tidak ada kesucian di dalam bermuamalah dengan Allah. Tak ada pun keikhlasan mereka. Apa yang mereka lakukan supaya manusia tengok, supaya manusia tengok mereka sembahyang bagi menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka sembahyang ni tuan-tuan bukan sebab nak sembahyang. Biar orang kata mereka ini Islam juga, mereka solat. Mereka ke masjid bukanlah niat nak ke masjid, supaya orang kata mereka juga ke masjid. Mereka pergi ke masjid untuk dikatakan mereka juga orang beriman. Tetapi dalam kebanyakan hal mereka sentiasa ponteng solat. Khususnya solat isyak dan solat subuh. Pada waktu-waktu lain mereka cuba zahirkan mereka solat. Tapi ada waktu berat bagi orang munafik untuk melakukan solat berjemaah. Sabda Nabi SAW, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan." Solat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka tahu akan kelebihan kedua solat ini, nescaya mereka akan datang walaupun keadaan merangkak. Baik, Allah sebut sifat mereka kalau sembahyang malas. Kalau buat juga supaya orang je tengok. Untuk mendapatkan supaya mereka terus mampu mempertahankan sifat kepura-puraan mereka bahawa mereka Islam. Dan Allah sebut lagi, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah melainkan sedikit. Apa maksud mereka tidak ingat Allah melainkan sedikit? Maksudnya ialah, tentang sekian orang munafik ini, iaitu mereka tidak ingat Allah melainkan dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Itu je ingat Allah. Waktu nak sembahyang, waktu nak solat tu kan kena sebut Allahu Akbar. Sebab Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Itu je mereka sebut. Yang baca-baca semua mereka tak baca. Mereka berdiri. Baca tak Fatihah, tak baca. Mereka baca tak surah, lagi tak baca. Kalau mereka solat beriman, mereka tak baca. Tapi bagaimana mereka zahirkan Islam? Cukup dengan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu je. Macam zaman kita tengok budak-budak dulu semayang lah. Allahu Akbar je bunyi kuat. Fatihah tak baca, apa pun tak baca. Bunyi Allahu Akbar je. Nak beritahu dia solat. Tapi anak-anak kita tu okeylah, dia tak ada akal. Tapi ini orang munafik dah besar ni. Mereka memperbodohkan akal mereka sendiri. Setengah ulama menyatakan, maksud mereka ingat Allah dengan sedikit kerana Allah Ta'ala tak terima daripada mereka. Sebab tu sebut sikit. Dan maksud sikit juga kata ulama sebab mereka tidak ikhlas. Orang kalau tidak ikhlas, apa pun kebaikan dia buat, dia namakan kebaikan sedikit. Faham beginilah kita sebut tentang orang tu. Dia kata, saya ni orang bagus lah, awak ni cuma buat baik sikit je. Ataupun kita nak menempelak orang yang mendawai, saya pun tolong awak. Tadi saya tolong itu, tolong ni. Apa, tolong sikit je. Bila kita sebut sikit, maknanya kita sebenarnya menafikan. Tak berfungsi pun pertolongan tu. Saya kan bagi idea juga sehingga syarikat kita maju dan sebagainya. Alah, kita katakan setakat bagi idea sikit. Maksudnya tak ada nilai. Dan mereka tidak menyebut Allah melainkan sedikit. Yakni tak ada nilai apa yang mereka sebut. Kerana mereka sebut tu pun untuk menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka sebut pun tak ikhlas. Mereka sebut pun mereka tak rasa apa-apa. Baik, lengkap Allah sebut sifat munafik. Menipu, malah solat, riak bila melakukan sesuatu, tidak sebut Allah melainkan sikit, 4. Kemudian Allah sebut lagi watak mereka, muzabzabin. Apa maksud muzabzabin? Iaitu mereka ini ragu-ragu. Mereka berada dalam keadaan ragu-ragu. Mereka tak tahu macam mana mereka nak buat. Kalau mereka pergi pada orang kafir, nampak mereka musuh Islam. Kalau mereka bersama orang Islam, bagaimana pula kata orang kafir? Sebab orang yang jenis cari, kita katakan yang makan dua-dua tempat. Ini yang jenis makan merata, ambil manfaat merata. 2 tempat mereka ambil. Artinya, duduk dengan orang beriman supaya tak dikatakan kafir. Duduk orang kafir supaya tak dikatakan orang beriman. Jadi, kalau jenis orang kita sebut spy.
Dia takutlah orang tahu dia ni spy. Jadi ni pun okey, ni pun okey. Jadi tak tahu bagaimana pendirian mereka yang sebenar. Kerana itu Allah menyebut muzabzab. Contoh orang yang muzabzab. Contoh gini, kalau tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan jadi muzabzab, ragu. Nak ke kanan ke nak kiri, nak ke kanan, nak ke kiri. Apa jadi pada kereta kita? Berhenti tengah-tengah. Kanan pun tak pergi, kiri pun tak pergi. Kita berhenti. Jadi lambat perjalanan kita, tak tahu hala tuju kita. Kebingungan kita. Itulah orang munafik. Di sebalik mereka cuba menyembunyikan iman, mereka juga cuba menyembunyikan, di sebalik mereka menyembunyikan kufur mereka, di sebalik mereka berpura-pura iman mereka menjadi kebingungan. Sikap mereka kebingungan. Maka Allah sebut muzabzab. Baina dzalik, antara Islam dan kufur. La ilaha ula, mereka tak boleh nak tunjuk sangat mereka Islam. Wala ilaha ula, mereka tak boleh tunjuk sangat mereka kafir. Maka Allah kata apa? Wa man yudlilillah, maka siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, falan tajida lahu sabila, maka dia pasti tidak akan jumpa jalan. Maksudnya, siapa yang Allah palingkan daripada kebenaran sebab perbuatan dia macam gitu, sebab sikapnya macam gitu, sebab akhlaknya macam gitu, Allah tak akan sesatkan orang tanpa sebab. Tapi kerana watak orang munafik, akhlak dia macam gitu, perbuatan dia, dan juga attitude dia, sikap dia, dan perangai dia, akhlak dia, maka Allah Ta'ala menjadikan mereka ini di kalangan orang yang sesat. Mereka selama-lamanya tidak akan jumpa jalan. Kemudian Allah menyebut, Allah beri amaran kepada orang beriman. Kerana ini juga sifat munafik. Wahai orang beriman, la tattakhizul kafirin, jangan kamu melantik, memilih, menjadikan orang kafir awliya sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai ketua-ketua yang kita dah sebut semalam. Kita diharamkan melantik pemimpin di kalangan orang kafir yang akan buat keputusan bagi pihak kita. Sebab mereka dalam buat keputusan, mereka tak akan fikir halal haram, dosa pahala, tak ada. Mereka tak fikir murka Allah. Mereka cuma fikir ekonomi bagus, ekonomi bagus. Allah murka nombor 2. Mungkin nombor 10. Maka haram orang Islam bersetuju dengan pemimpin yang kafir. Hanya sekadar mereka nak menikmati ekonomi yang baik atau menikmati kehidupan material syahwat yang baik. Realiti orang kafir bila jadi pemimpin, mereka tak akan peduli Allah Ta'ala murka ataupun tidak. Mereka tidak akan peduli perkara ini dosa ataupun pahala. Sebab itu haram orang Islam melantik orang beriman sebagai pemimpin-pemimpin mereka, sebagai penentu-penentu dasar mereka, bukan sebagai teman-teman mereka untuk membocorkan rahsia orang-orang yang beriman. Atau dengan kata lain, berpakat dengan orang kafir untuk menentang orang beriman. Melainkan, kita dah sebut semalam, melainkan kalau sekiranya orang kafir ini berperanan pada jawatan-jawatan yang tidak menjejaskan prinsip agama. Baik, kita lantik juga menteri orang kafir, tapi menteri ini dia tak boleh mengubah dasar negara. Dia cuma mungkin jaga hal ehwal kebajikan orang bukan Islam, ataupun hal ehwal berkait dengan perkara duniawi yang tak bersangkutan dengan agama secara langsung. Dia jaga bahagian kerja raya, buat jalan raya, okey. Dia tak pegang dasar. Jangan lantik dia sebagai menteri undang-undang, sebab dia akan pegang dasar. Dia akan membabitkan undang-undang. Lantik dia pada jawatan-jawatan yang bukan bersifat eksekutif. Jawatan-jawatan yang bukan sebagai pembuat dasar yang menentang Islam atau pembuat dasar yang bertentangan dengan Islam. Tapi kalau kita nak lantik orang-orang kafir dalam bidang-bidang yang saya katakan tidak menyentuh hal ehwal Islam, dasar akidah kita, ekonomi kita dan lain-lain, maka ini diharuskan. Sebab larangan di sini kepada orang kafir yang boleh mengubah perkara-perkara bersangkutan dengan hukum hakam. Dasar-dasar akidah, perkara bersangkutan dosa dan pahala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Aturidun, apakah kamu, wahai orang beriman, antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina, apakah kamu hendak dihukum oleh Allah disebabkan kamu melantik pemimpin-pemimpin orang kafir? Ada setengah orang Islam, bila negara Islam ada masalah sikit lah, adalah benda tak kena, maka dia pun nak pergi ke negara orang kafir. Lalu dipuji-pujilah negara kafir itu bagus, aman, okey ini. Kita katakan ini bukan sikap orang Islam sebenarnya.
Dan sikap orang Islam yang sebenar membangunkan negara Islam. Bukan kita nak jadikan kalau kita orang Islam berkualiti, kenapa kita nak bantu negara kafir? Kenapa tak bantu negara Islam? Negara Islam tidak menghargai kita, mereka ni zalim itu dan ini. Tuan-tuan, kita diajar untuk menasihati saudara kita. Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudara kamu yang jahat ataupun yang dizalimi. Sahabat kata, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Kami akan tolong kalau mereka dizalimi. Macam mana nak tolong orang yang zalim? Kata Nabi SAW, tamna'uhu, halang dia. Bukan satu sikap yang cerdik orang Islam. Bila pemimpin mereka tak baik, lalu mereka berhijrah ramai-ramai ke negara bukan Islam. Kan ini berlawanan dengan ayat ini. Allah Ta'ala larang kita menjadikan pemimpin-pemimpin itu orang kafir. Kalau kita jadikan pemimpin-pemimpin orang kafir dan kita redha duduk bawah kepimpinan orang kafir, berarti kita nak menjadikan Allah menghukum kita. Apa jawapan kita, apa hujah kita depan Allah akhirat kelak? Itu Allah kata, aturidun anta ja'alullah alaikum. Apakah kamu hendak nanti Allah murka kepada kamu? Kamu tak ada alasan. Umpama beginilah tuan-tuan. Kita tak puas hati mak ayah kita, kita pun nak lari rumah. Kita duduk satu keluarga. Lalu kita pun marah ke abang kita. Marah abang, marah ke kakak. Kita pun keluar rumah, lari. Ayah kita pun balik. Ayah kita panggil, Man, kenapa keluar rumah? Kenapa lari rumah? Balau dengan kakak. Dan kalau balau dengan kakak, kenapa pula keluar rumah? Ayah kita pun hukum kita. Yang berbalah dengan kakak, yang sampai keluar rumah, kenapa? Ini rumah ayah. Artinya kalau kita ambil contoh, negara Islam. Bila kita duduk dalam negara Islam, Allah amanahkan kita jaga negara Islam. Kalau pemimpin-pemimpin kita korup, pemimpin-pemimpin tak adil, maka caranya ialah kita bentuk mereka. Tegur mereka. Sampailah kita dapat pemimpin yang adil. Bukan kita lari diri. Pergi ke negara orang kafir, duduk bawah negara orang kafir, lalu kita majukan negara orang kafir. Maka ini satu kerugian besar. Allah Ma'ilam melainkan kalau pemimpin tu nak tangkap kita, nak sombak kita dalam penjara, kemudian nak bunuh kita. Tapi kalau pemimpin kita, cuma kita duk bertegak orak dengan dia, duk berlawang mulut dengan dia, 5 tahun kita ubah pula, 5 tahun kita ubah pula. Maka tidak patut kita meninggalkan pemimpin Islam hanya kerana sebab perbuatan-perbuatan mereka yang kita tak suka. Kita kena tegur lah, bentuk. Kerana Islam mengajar menasihati. Tak boleh kita terus berpindah duduk di bawah pemimpin kafir. Sebab kita ramai orang Islam yang baik. Yang kita sampai nak duduk dengan atau nak lantik pemimpin kafir, kenapa? Apakah mata kita sudah terhijab melihat orang Islam yang baik? Orang-orang Islam yang bertakwa. Orang-orang Islam yang amanah. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman dalam mengajar doa orang beriman, waja'anna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa. Kita kena berebut untuk menjadi pemimpin orang bertakwa, bukan lari. Kerana itu Allah Ta'ala mencela orang-orang yang cuba untuk berada di bawah kepimpinan orang kafir. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik, fi darkil asfali minan nar, berada di tempat yang paling dalam daripada neraka. Walan tajid lahum nasira, dan kamu tak akan jumpa mana-mana yang boleh membantu mereka. Bila kita sebut perkataan darak, yakni di tempat paling bawah. Neraka ni kita panggil darakat. Dia makin ke bawah, makin ke bawah. Tingkat pertama neraka namanya Jahannam. Tingkat kedua namanya Lazar. Tingkat ketiga namanya neraka Hutamah. Tingkat yang keempat namanya As-Sa'ir. Tingkat yang kelima namanya Sakar. Tingkat yang keenam namanya Jahim. Dan tingkat ketujuh namanya Hawiyah. Hawiyah ni tingkat paling bawah sekali yang didiami oleh orang munafik. Dia lebih bawah daripada orang kafir. Kenapa? Sebab mudarat yang dibawa kepada Islam lebih bahaya daripada mudarat yang dibawa oleh orang-orang kafir. Kerana orang kafir merupakan musuh di luar. Orang munafik musuh di dalam. Maka hukumannya jauh lebih keras. Maka mereka berada di tempat tersebut. Kemudian waktu mana Allah menyebut tentang sifat orang munafik, watak-watak mereka, amaran-amaran Allah, azab dan balasan mereka. Sebagaimana Al-Quran masih terus beri peluang untuk orang munafik bertaubat. Sebagaimana Allah beri peluang untuk orang kafir masuk Islam. Ancaman dan amanah Allah sebagai satu panduan.
sebagai satu peringatan supaya mereka jangan kekalkan kekufuran mereka dan juga jangan kekalkan sifat munafik mereka. Bukanlah Allah saja-saja nak ukur orang munafik, tidak. Tapi Allah beri peluang. Sebagaimana Allah Ta'ala beri peluang kepada orang kafir. Supaya berfikir cara mereka menyebabkan mereka akan diazab. Sebab orang kafir atau orang munafik, Allah azab mereka bukan kerana Allah dendam pada mereka, bukan kerana Allah nak balas atas kejahatan mereka dengan perbuatan mereka. Tetapi Allah Ta'ala nak beritahu inilah dia balasan orang yang tak nak bersyukur pada Allah. Sebab Allah beri semua benda tapi dia tetap tidak mau bersyukur. Kerana itu Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku tambahkan nikmat. Kalau kamu kufur, azabku pedih. Syukur di sini maknanya pertama ialah kamu beriman padaku. Sebab yang bagi rezeki Allah, yang bagi kita hidup Allah, yang bagi kita semua nikmat panca indera Allah, tiba-tiba kita tidak bersyukur dengan menyembah Allah Ta'ala. Maka sebab itu orang ini layak untuk dihukum dalam neraka. Sebab mereka tak bersyukur. Kemudian kata Allah, illal ladzina tabu. Melainkan mana-mana orang munafik yang bertaubat. Termasuk juga orang kafir yang bertaubat. Wa aslahu, dan memperbaiki dirinya kembali. Wa atasamu, dan kembali berpegang teguh billah, dengan perintah Allah. Wa akhlasu, dan ikhlas, suci, tak ada lagi tujuan lain. Dinahum lillah, cari hidup beragama mereka kerana Allah. Fa ulaika ma'al mu'minin, mereka lah akan bersama dengan orang beriman. Wa sawfa yu'tillah, dan Allah pasti akan memberikan kepada orang beriman itu ajran azima, balasan yang besar, pahala yang berganda. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Apa sebab Allah nak hukum kamu? Tak ada sebab. Allah tak untung pun nak azab kamu. Dan sebagaimana Allah tak rugi pun kalau nak masukkan kamu dalam syurga. Sekiranya kamu bersyukur pada Allah. Maka ini jawapannya. Allah tak ada sebab Allah nak hukum kamu kalau kamu bersyukur pada Allah. Dan lantaran kamu bersyukur tadilah kamu beriman pada Allah. Sebab syukur tuan-tuan, dia punya kemuncak syukur itu ialah kita beriman pada Allah. Itu dia punya usul dan ia punya asas. Wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah itu maha pemurah dalam memberi balasan kepada manusia. Alima, lagi mengetahui akan perbuatan hamba-Nya. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang syarat-syarat bagi orang-orang munafik untuk kembali menjadi Islam. Maka syarat taubat orang munafik itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan ini, bahawa dia menyesal atas perbuatannya, dia perbaiki balik, yang dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh untuk buang segala sifat munafik, dia berpegang teguh dengan Allah, dengan percaya dan meyakininya, berpegang dengan kitab wahyu Allah dan mengambil petunjuk daripadanya dan daripada Nabi SAW dengan tujuan mencari redha-Nya. Maka ini syarat bagi orang munafik nak taubat. Ada pun orang kafir, memadi mereka tinggalkan kekufuran. Tapi orang munafik dia ada syarat tambahan. Kenapa mereka ini berpura-pura, jadi mereka banyak kena ubah. Orang kafir stop daripada kekufuran, mereka sudah diterima sebagai orang Islam yang sebenar. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang kesudahannya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Kata Allah, tak ada sebab Allah nak hukum kamu. Kerana Allah itu pemurah nak beri balasan pada kamu. Tapi bila mana kamu bersyukur dan bila mana kamu beriman pada Allah. Sebab itu kata Imam Makhul, seorang tabi'in, arba'un man kunna fihi kunna lahu. Ada 4 perkara, siapa yang buatnya maka dia untung besar. Wa thalathun man kunna fihi kunna alaihi. Dan ada pula 3 perkara, siapa yang melakukannya maka dia kena bala besar. Ada 4 perkara, kalau dia buat 4 perkara ini dia mendapat keuntungan besar. Dan ada 3 perkara pula, kalau dia buat benda ni dia mendapat bala besar, musibah besar. Ada pun 4 perkara yang pertama. 4 perkara kalau dia buat dia akan dapat banyak kelebihan. Yang pertama syukur. Yang kedua iman. Yang ketiga berdoa. Yang keempat beristighfar. Kesemua 4 sifat yang Allah sebut dalam Quran. Itu Allah berfirman yang pertama itu syukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan azab kamu kalau kamu bersyukur pada Allah dan kamu beriman kepadanya. Dan Allah Ta'ala berfirman,
wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan hukum kamu sekiranya kamu sentiasa beristighfar kepada Allah. Dan ada pun yang berkait dengan doa. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah tak akan pedulikan kamu kalaulah tidak kerana doa kamu. Sebab doa kamu lah Allah peduli. Maknanya ada 4 sifat. Kalau kita buat 4 sifat ni tuan-tuan sekalian, kita dipeduli oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi kurnia oleh Allah dan diberi kelebihan yang banyak. Yang pertama ialah kita syukur, yang kedua kita beriman, yang ketiga kita istighfar, yang keempat kita berdoa. Ada pun 3 perkara. Kalau kita buat, maka kena bala besar. Yang pertama, bila mana kita menipu. Makar. Menipu bagaimana orang munafik menipu ni. Pura-pura. Pura-pura Islam tapi tak Islam. Pura-pura baik tapi tak baik. Segala hidupnya kepura-puraan. Yang kedua, baghyu. Baghyu yang ni melampau. Yang ni menzalimi orang. Suka zalim orang. Suka ambil hak orang. Suka menganiaya orang. Memukul orang. Dan yang ketiga ialah nakas. Yang ni suka mungkir janji. Kalau kita ada 3 perangai ini, maka kita pun kena bala. Yang pertama Allah menyebut, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah melakukan pembohongan itu, tidaklah melakukan penipuan itu makar, melainkan kena atas batang hidung sendiri. Dan ayat yang lain Allah berfirman, innama baghyukum ala anfusikum. Kezaliman kamu kepada orang lain akan membaliki kamu sendiri. Dan yang ketiga, faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi. Siapa yang mengingkari janji, sebenarnya dia telah mengingkari janji yang dibuat oleh dirinya sendiri. Yakni dia telah merugikan dirinya sendiri. Maka ada 4 perkara. Kalau kita buat 4 perkara tadi kita beruntung. Dan ada 3 perkara. Kalau kita buat 3 perkara, kita akan rugi dengan serugi-ruginya yang telah disebut oleh seorang ulama yang mana Maqul At-Tabi. Jadi kesimpulannya, siapa yang bersyukur pada Allah dengan beriman kepadanya, dengan mentaatinya, dengan mematuhi perintahnya, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan kurniaan-kurniaan, tambahan-tambahan pahala dan nikmat-nikmat yang berterusan sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.